Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Adakah Taqiyuddin akan disaman 1 bilion? Wow, saya terkejut semalam apabila ada netizen komen. Kata mereka, saman saja Taqiyuddin 1 bilion kah, 1 triliun kah? Saya dalam hati saya, kalaulah benar Taqiyuddin disaman 1 bilion, itu satu tindakan untuk membuatkan beliau kecundang ataupun bankrupt ataupun hilang kelayakan sebagai ahli parlimen. Siapalah yang boleh membayar 1 bilion itu? Kes tertinggi bayaran denda di mahkamah kerana didapati bersalah setakat ini ialah dipegang oleh Rosmah Mansur dengan denda menghampiri 1 bilion, iaitu lebih 900 juta. Dengan denda 900 juta tu tak tahulah siapa yang mampu bayar, siapa yang ada kekayaan sampai 1 bilion untuk membayar denda. Kalaupun ada duit lebih dari 1 bilion, mesti ada sesuatu yang akan berlaku. Apa yang terjadi kepada Taqiyuddin hari ini? Saman kesedar terhadap Taqiyuddin akan tetap diteruskan, kata berita ini. Pengerusi Lembaga Kelantan Selatan Kesedar, Datuk Zamau Zawawi Othman, meneruskan saman terhadap Setiausaha Agung PAS Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berkait pemilikan tanah agensi berkenan yang dijadikan modal berkempen Parti Perikatan Nasional PN. Tapi itulah, kita harap-harap tiadalah insiden nanti selepas kempen tiba-tiba mohon maaf pula. Nah, kan sudah banyak kali kita nampak dalam kempen berani melalak sini sana, tabur fitnah sini sana bila dibawa ke mahkamah, tak sampai pun sehari selepas itu, mohon maaf pula, mohon maaf lagi dan sebagainya. Ada yang kata, itulah dia, cakap dulu, fitnah dulu, mohon maaf. Cakap dulu, mohon maaf. Tapi apa yang berlaku, kesannya lebih besar kepada orang yang difitnah. Jelasnya lagi, setakat ini, pihak peguamnya sedang membuat penilaian sebelum mengambil tindakan selanjutnya terhadap pemimpin parti pembangkang itu. Katanya, kita sudah lantik peguam. Peguam saya akan maklumkan tindakan lanjut akan diambil terhadap Taqiyuddin, katanya lagi. Kita akan perbetulkan apa yang mereka kata berhubung tuduhan terhadap Kesedar. Kita akan buat tuntutan atas nasihat peguam, katanya pada sidang media hari ini. Mengulas perbuatan Taqiyuddin yang menggelarnya sebagai pondan jika isu itu dibawa ke mahkamah, Zawawi berkata beliau mahu isu yang dibangkitkan ketika pilihan raya dijawab di ceramah politik. Beliau berkata ahli parlimen Kota Bahru itu tidak wajar mengeluarkan kenyataan tidak bermoral dengan menggelar seseorang individu seperti berikut. Seperti itu. Tapi netizen pula nampak kata mereka, itu bukan pondan, tapi itu jalan yang benar. Kalau hanya melalak dalam kempen, siapapun boleh dengan air liur tanpa ada fakta, data dan fitnah, itu semua pun boleh buat. Itulah tindakan yang paling bacul, pengecut, kata mereka. Dalam kempen berani fitnah tapi masuk dalam mahkamah dah mula takut minta maaf pula. Jadi menggelar orang yang membawa kes ke mahkamah sebagai pondan itu satu tindakan yang memang tak boleh pakai seperti yang dikatakan oleh Zawawi. Kata beliau tindakan itu adalah tindakan yang tidak bermoral. Sepatutnya ucapan tak bermoral tidak sepatutnya berlaku. Menyatakan sifat saya yang pondan adalah imej yang tak baik, katanya. Dalam masa sama, Zawawi membidas pemimpin PAS yang jahil dalam soal isu pemilikan tanah apabila memainkan isu tanah peneroka Kesedar. Sebelum ini, Taqiyuddin dilaporkan mengesahkan dipanggil untuk memberi keterangan di Balai Polis Gua Musang bagi melengkapkan siasatan berhubung laporan polis yang dibuat terhadapnya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ada spekulasi menyatakan bahawa Menteri Besar Perlis mungkin akan letak jawatan selepas satu dakwaan bahawa beliau akan diarah letak jawatan. Namun ini pula reaksi daripada Menteri Besar Perlis Muhammad Shukri.
Semua ini bertitik tolak daripada dakwaan kes mahkamah berkait dengan anak beliau, yang mana anak beliau didakwa telah pun memalsukan dokumen berkait dengan perkara-perkara yang mengejutkan, termasuklah penyediaan air untuk raja ketika di hospital. Semuanya itu kini menjadi tular semula, kerana kata mereka, dengan perkara itu sebesar itu, Menteri Besar Perlis patut bertanggungjawab dan malu kerana beliau adalah antara pemimpin besar pertama PAS yang dikatakan bebas rasuah, bersih dan stabil itu akhirnya masuk pula dalam mahkamah. Selain daripada itu, ada lagi anak pemimpin besar di Perikatan Nasional turut didakwa kerana memalsukan dokumen berkait dengan minyak masak piket. Jadi, ada yang kata ini waktunya Menteri Besar Perlis letak jawatan, tapi lain pula jawapan yang diberikan oleh Menteri Besar Perlis ini. Mungkin rimas dengan dakwaan diarah untuk letak jawatan. Menteri Besar Perlis Muhammad Syukri Ramli menjelaskan situasi sebenar. Pesuruh Jaya PAS Perlis merangkap pengerusi PN Perlis itu berkata, beliau masih Menteri Besar Perlis dan menjalankan tugasnya seperti biasa. Beliau enggan melayan sebarang isu yang hanya bersumberkan sumber media sosial X seperti laman sosial X. Namun demikian, kata netizen, kalau dia yang disumberkan kepada media sosial, dia pula rimas dan suka. Tapi kalau bawa sumber di parlimen dengan bersumberkan media, ada pula pemimpin PAS yang suka-suka bawa. Suratlah yang suka-suka bawa, kata mereka lagi. Saya tidak mahu layan isu yang bersumberkan Twitter, kini X sahaja, kata Menteri Besar Perlis ini. Kata beliau lagi, saya masih memegang amanah sebagai Menteri Besar dan melaksanakan tugas seperti biasa. Katanya ringkas lapor bernama malam tadi. Muhammad Syukri, 68 tahun, yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Dun Sanglang, sebelum ini merupakan seorang guru dari tahun 1985 hingga tahun 2013. Sejak Mei lalu, wujud desakan supaya Muhammad Syukri meletakkan jawatan susulan Siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM berhubung dakwaan salah guna kuasa. Beliau ditahan oleh SPRM Putrajaya selama 9 jam untuk diambil keterangan pada 30 April lalu. Saudara-saudara sekalian, apa pendapat anda? Walaupun ini hanya satu spekulasi, tapi ingat, di Malaysia ini selalunya kabar angin boleh jadi kabar yang benar. Kabar yang benar banyak kali juga jadi kabar yang tak benar. Tapi kebiasaannya kabar angin ini pula yang jadi benar. Jadi, apakah benar dan adakah patut Menteri Besar Perlis ini meletakkan jawatan dengan segera? Sila tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini keadaan terkini dan juga keputusan terkini kempen PRK Nenggiri. Sedang mendahului di PRK Nenggiri sekarang ini ialah memihak kepada Barisan Nasional. Dan dijangka oleh penganalisis politik bahawa kerusi PRK Nenggiri mungkin akan berjaya dirampas semula oleh Barisan Nasional melalui Parti UMNO. Dan ini akan menunjukkan satu sentimen yang baharu bahawa mungkin di sinilah tapak bermulanya UMNO untuk membangun dan bangkit semula. Namun demikian, ada netizen kata, kalau UMNO menang di PRK Nenggiri, UMNO perlu memberikan kerja keras di kawasan itu, memajukan kawasan itu lebih maju daripada pimpinan PAS supaya ianya akan merebak ke kawasan-kawasan parlimen dan Dewan Undangan Negeri yang lain, kerusi yang lain, supaya mereka dapat merasakan betapa bezanya pemerintahan UMNO Kerajaan Perpaduan berbanding dengan Kerajaan PAS Kelantan.
Menurut penganalisis politik PRK Nenggiri, selepas seminggu kempen, mood ketika ini memihak kepada Barisan Nasional. Ini satu berita yang buruk dan amat mengejutkan kita semua, khususnya untuk pembangkang yang diketuai oleh Presidennya Muhyiddin Yassin, penerusinya Muhyiddin Yassin dan juga geng-geng yang lain. Selepas lebih seminggu berkempen, pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Nenggiri dilihat memihak kepada Barisan Nasional BN pada ketika ini. Penganalisis politik dari Universiti Malaya, Dr. Muhammad Taufik Yaakob berkata, berdasarkan pemerhatian pihaknya yang telah turun padam di kawasan itu, ia disebabkan pengundi orang asli secara besarnya memihak kepada Barisan Nasional. Kedua, katanya, pengaruh bekas ahli parlimen Gua Musang, Tengku Razali Hamzah yang masih lagi kuat di kawasan berkenan khususnya di Nenggiri. Walaupun kawasan itu majoritinya orang Melayu, tetapi keadaan politik di Nenggiri atau Gua Musang itu templatenya kita tak boleh samakan dengan Sungai Bakap, Kuala Kubu Baharu atau Pelangai. Setiap kawasan ada template yang berbeza, kata beliau. Dalam tempoh minggu pertama ini, saya nampak Barisan Nasional mendahului kerana disebabkan deposit Barisan Nasional BN ada menerusi pengundi orang asli. Kedua, kekuatan dan pengaruh Tengku Razali Hamzah yang menyelinap di setiap peringkat akar umbi, katanya kepada Harian Metro. Bagaimanapun katanya, keadaan politik itu juga boleh berubah pada bila-bila masa mengikut persepsi. Sebagai contoh katanya, tawaran dikemukakan bagi menyelesaikan masalah tanah Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan Kesedar dalam PRK Nenggiri. Kemudiannya kita lihat ada perdebatan itu memihak kepada setengah pihak. Contohnya, Pengarah Operasi Perikatan Nasional PRK Nenggiri Tan Sri Anwar Musa pada awal itu agak low profile, tetapi apabila dia diserang memakai LV Louis Vuitton, jadi orang kampung nampak ia seolah-olah macam berlakon. Serangan ini boleh berubah serta memberi persepsi yang berbeza dan boleh mempengaruhi kecenderungan keputusan pilihan raya di PRK Nenggiri, katanya. Sementara itu, Muhammad Taufik menyifatkan ahli parlimen Machang, Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal sebagai bongkak apabila secara terbuka mencabar Menteri Ekonomi Rafizi Ramli dan Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil berdebat menentangnya seorang diri. Menurutnya, pelaksanaan debat bukanlah untuk mencari siapa individu yang hebat atau menang atau lebih unggul berbanding orang lain. Bagi saya, tak perlulah kedua-dua itu turun untuk berdepan dengan Wan Ahmad Faisal kerana kedua-dua ini level tahap menteri, bukan ahli parlimen biasa. Dan sebelum ini pun, Wan Ahmad Faisal hanyalah timbalan Menteri Belia dan Sukan dalam kerajaan sebelum ini. Namun, kalau betul-betul nak buat debat, bagi saya ia mestilah ada impaknya kepada rakyat dan kita letakkan pemimpin yang sama taraf, katanya. Kemudian, hasil daripada debat itu dapat dilaksanakan kepada dasar dan rakyat mendapat manfaatnya, bukan sekadar mencabar antara satu sama lain, katanya. Baru-baru ini, Wan Ahmad Faisal dilapor menyatakan beliau tidak kisah untuk melawan dua orang menteri daripada kerajaan perpaduan. Menerusi kemas kini di aplikasi X, Ketua Armada Bersatu itu menamakan Rafizi dan Fahmi untuk berdebat dengannya berkenan topik Malaysia Airport Holdings Berhad yang didakwanya menjual saham kepada syarikat pro-Zionis. Rafizi sebelum ini mengajak Wan Ahmad Faisal untuk berdebat mengenai topik bagaimana merancangkan ekonomi dengan mencetak wang. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye.